balik pada yang awal kita dah jelas syariat jihad itu memang ada di dalam Islam. Kita tak boleh menafi dan tak boleh membuang syariat jihad itu. Bila berlaku peperangan secara umumnya, apa sikap dan tindakan umat Islam? Adakah tuntutan berjihad itu fardu ain seperti solat, puasa, ataupun hanya persebahagian pihak atau mereka yang diperintahkan oleh pemerintah? Sebab kita tertanya-tanya peranan kita, sikap kita, mauqif kita, pendirian kita. Ya. Soal ini perlu dijelaskan kepada orang awam itu. Fiqh tentang peperangan ataupun jihad ini menjadi keliru apabila kita tidak mempunyai kerajaan orang Islam yang jelas directionnya dalam hal-hal yang seperti ini. Khilafah ataupun kerajaan Islam yang mungkin memberikan penjelasan yang lebih jelas, tidak apologetik untuk memperkatakan hal. Ada, tetapi mungkin kerana naratif Barat, kerana tekanan Barat, tekanan kuasa-kuasa besar, hal-hal ini tidak diperkatakan dengan jelas. Itu kadang-kadang berlaku. Cumanya bukan semua orang boleh tahu, terutama zaman sekarang ni, nak berperang ni. Dulu mungkin bolehlah bawa pedang, bawa tombak begitu. Keluar ramai-ramai. Sekarang ni orang tak perang macam tu dah. Orang tambah teknologi, berbagai-bagai lagi. So, peperangan memerlukan satu skill yang begitu hebat. Dan ini tidak dapat dilaksanakan melainkan oleh orang-orang yang memang terlatih untuk berperang. Jadi kalau peperangan pula tak boleh diikut Ustaz Mat rasa nak lancar jihad, Ustaz Mat nak lancar jihad. Peperangan dilancarkan oleh kerajaan, pemerintah. Jadi bila itu, kalau sekiranya hal seperti itu, yang pertama, jika sekiranya kerajaan menuntut untuk kita berperang, maka mereka yang terlibat dituntut, diarahkan berperang itu menjadi fardu ain kepadanya. Tapi kita ni fardu kifayah. Maksudnya mereka dah pergi, tentera yang terlatih sudah pergi. Jadi mereka itulah pergi. Kerana mereka yang dipilih oleh pemerintah. Ataupun jika tidak tentera pun kita mungkin pakar dalam bidang tertentu. Kerajaan perlu kita diarahkan berada di medan perang. Maka jadi tanggungjawab yang tidak ada pilihan apabila pemerintah menghendaki hal itu. Tapi orang yang tak terpilih, orang yang tidak terlibat, sedangkan negara tidak memerlukan semua kita pergi, mereka tidak pergi. Mereka tak wajib pergi. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Kerana kata tidaklah menjadi patut untuk semua orang Islam itu pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi din. Kena ada sekumpulan yang mempelajari agama dan mendalaminya, kerana mereka ni bukan semua untuk pergi ke medan perang. Keadaan yang kedua ialah apabila berlaku nafrul am, dia panggil. Negara diserang yang mana semua orang, kerajaan tidak ada pilihan melainkan semua orang kena pegang. Apa saja senjata ada, dia masuk ke kampung kita, dia masuk ke ni, kita semua kena berperang. Bila arahan itu dikeluarkan oleh kerajaan dan kita tahu ataupun kerajaan sudah hancur, musuh sudah serang, orang Islam kena mempertahankan diri, ketika itu menjadi fardu ain pada setiap orang. Setiap orang. Tak memerlukan lagi keizinan ibu bapa, tidak memerlukan lagi. Semua orang berperang. Itu yang dikatakan infiru khifafan wa thiqala. Hal itu kita kena sebut kalau berlaku pada orang Islam. Macam rakyat Palestin, dah diserang dia semua umpamanya. Jadi dia tidak ada pilihan. Kan? Semua dia terpaksa terlibat. Itu dah jadi medan dah. Dah menjadi medan. Tu kalau negara kita diserang umpamanya, kerajaan dah tak dapat bertahan, musuh dah masuk. Kita tak kata tak apalah perang. Sebenarnya musuh telah masuk. Bagi setiap jengkal bumi orang Islam. Maka dengan itu berlaku peperangan dan semua orang melakukan keupayaannya untuk berperang. Dan semua orang ketika itu kerajaan akan setia, semua orang keluar berperang, lelaki dan wanita. Mereka orang yang dah tak mampu, tak boleh nak bangkit, tak boleh nak bawa senjata, dia tidak berperang. Tapi yang mana masih mampu, masih ni, dia hendak berperang bagi menyelamatkan tanah orang Islam. Juga apabila berlaku umpamanya tanah orang Islam yang diserang, itu tidak fardu kifayah, masih fardu kifayah.
Tetapi mereka yang terbabit dengan berdekatan dengan tanah tersebut, ataupun mereka yang diperlukan yang seterusnya, maksudnya negeri A diserang, jiran-jirannya mesti membantunya umpamanya untuk membebaskan kaum muslimin. Okey.